Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi peluang kepada kita pada pagi ini. Dan insya-Allah kita sambung bacaan kita dari surah Yunus. Hari ini pada ayat yang ke-54. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, sehingga dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita hari semalam sebenarnya hari semalam orang cuti rupanya. Kita pagi hari tu tak perasan. Padahal malam semalam pun ada kuliah cerita pasal Isra' wal Mi'raj. Patutnya kita setuhlah sikit semalam. Tapi kita sebut hari ni pun tak ada masalah. Sebab bukanlah kerana tarikh 27 Rejab tu baru nak cerita Isra' wal Mi'raj. Kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj tu pun sebenarnya masih diperselisihkan bila berlaku dia. Okey. Jadi dan kerana para sahabat dulu, zaman dulu dia tak sambut ikut tarikh. Zaman dulu dia sambut ikut, bukan sambut lah, dia kenang ikut tahun. Macam peristiwa bergajah. Mana Nabi lahir, tahu berlakunya peristiwa bergajah. Contohnya tahun gajah dia sebut, tahun gajah. Adapun cerita Isra' wal Mi'raj ni, semalam kita ceramah dah dekat orang yang ikut di online, dia tengoklah. Cuma selepas daripada tu kita buat lama semalam. Lepas daripada tu ceritanya, intinya ialah banyak kita cerita tentang kisah perjalanan Nabi ni, tapi jiwa kita tak kembali ke zaman Nabi. Gitu. Dengar seolah-olah dengar cerita, tak apalah kita. Tapi sebenarnya kita ni bila kita dengar cerita Nabi, biarlah jiwa kita ni seakan-akan duduk di zaman tersebut, menghayati cerita tu. Sehingga andai kata kita duduk di zaman tu, Allahu Akbar, macam manalah kita diuji iman. Tengok Nabi ni, tengok Nabi, dengar cerita dia, tapi ada orang tak beriman. Kita lah ni Allah uji benda yang sama. Benda yang sama tu macam mana? Quran yang Nabi bawa tu ada zaman kita. Hadis yang Nabi sebut tu sampai juga kat kita. Cuma isunya apakah kita nak menerima ataupun menolak. Dah. Kerana alhamdulillah Allah Ta'ala ni tidak uji kita sebagaimana orang-orang yang kafir diuji. Maksudnya macam mana? Kita celak-celak mata ni, kita tak perlu pilih antara Islam atau kufur. Allah lahirkan kita dari rahim seorang ibu yang beragama Islam, dari benih seorang ayah yang beragama Islam, maka lahir-lahir kita tu Islam. Alhamdulillah. Andai katalah tidak kerana Islam yang sudah ada, tiba-tiba ada orang mari rakyat cerita dia berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, kemudian naik ke langit, kemudian naik jumpa Tuhan, kemudian terima salat 5 waktu, turun balik, datang semula ke Mekah dalam perjalanan waktu 1 malam. Kalau tidak kerana iman, kita pun payah nak terima. Oleh kerana Nabi SAW tu kita percaya dia sebagai Rasul, maka apa yang dibawa oleh Nabi pasti benar, dan kita beriman dia bukan melalui perjalanan biasa sebagai seorang manusia, tetapi dia dibawa berjalan oleh malaikat. Kita beriman dari sudut begitu. Okay? Tapi sebagaimana kita beriman begitu dengan cerita Isra' wal Mi'raj, itulah bentuk keimanan kita dengan the rest of ayat-ayat Quran. Cerita tentang Allah bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Beriman sebagaimana yang layak bagi Allah berlaku. Kita tak boleh nak fikir lagu mana sifat Allah. Bila datang kepada kita ayat-ayat hukum, kita terima sebagaimana yang Allah perintahkan. Kita amalkan apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Itu nilai iman.
Kalau tiba-tiba datang cerita Isra' Mi'raj, kita cerita bagai nak gerak, tiba-tiba datang ayat berkaitan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita pun sebenarnya tidak begitu. Kita kenapa orang kafir dulu, dia bila dengar cerita Nabi, dia macam-macam takwilan dia. Mimpi yang ni kita tak akidah ahli sunnah wal jamaah. Nabi naik dengan ruh dan jasad, bukan mimpi. Nabi naik sungguh. Tapi lagu mana benda tu boleh berlaku? Itu dengan takdir dan kekuasaan Allah, bukan di dalam ukuran perjalanan biasa. Jadi bila Quran datang, semua benda berkaitan dengan Quran, maka kita kena terima dengan keimanan. Cuma iman itulah benda payah. Okay? Kita cerita tentang perjalanan Nabi kalau duduk di Mekah. Lepas cerita semalam, berasa nak pergi Mekah semula, cerita Isra' wal Mi'raj duduk di Mekah. Kita tak cerita lagi Isra' Mi'raj duduk Mekah ni. Tengok Kaabah tu, depan tu tempat Nabi duduk dekat Hijr Ismail tu. Malaikat mari 2 orang hok membaringkan Nabi belah dada Nabi. Situlah berlaku. Kalau boleh cerita duduk Mekah ni sedaplah. Puas hati dengan cerita. Kemudian Nabi dibawa berjalan keluar semula sampai Masjidil Aqsa, bawa naik ke langit cerita. Tapi inti kepada semua cerita tu, pertama ialah tauhid kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat yang mana kita tak boleh nak bayang, cuma kita beriman. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak tak Allah Taala naik langit? Aisyah kata, aku tanya Nabi. Nabi jawab, nurun anna arah, cahaya aku tak nampak. Maknanya masih ada hijab. Tapi Nabi boleh berbicara dengan Allah. Kemudian rihlah tauhid, keimanan. Kalau orang cerita Isra' wal Mi'raj tapi tak kembali kepada nilai tauhid, maknanya Allah ni Maha Esa dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, maka tak ada makna dia. Cerita Isra' Mi'raj tapi masih berbuat syirik. Cerita Isra' Mi'raj, tanya doa, pergi minta dengan orang-orang penghuni kubur. Mana penghuni kubur dengan cerita Isra' Mi'raj? Tak ada pun dia dalam langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh. Tak sebut pun cerita orang yang duduk minta kubur tu. Tiba-tiba bila berdoa kepada Allah, mugi doa kepada Tuhan kubur, mu tinggal Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun nak mengajar manusia ataupun diutuskan untuk mengajar manusia, pertama tentang tauhid kepada Allah. Yang kedua, cerita Isra' wal Mi'raj kaitannya dengan salat. Sebab naik Isra' wal Mi'raj, balik tu hasil daripada perjalanan itu adalah kefarduan salat 5 kali sehari. Tapi pahala dia sama dengan 50 kali sebagaimana asalnya difardukan. Jadi ni alhamdulillah, kita bab fiqh alhamdulillah fahamlah ke, banyak yang fahamlah, walaupun banyak juga yang belum lagi solat. Cerita Isra' wal Mi'raj ketiga, intinya ialah cabaran dalam berdakwah. Siapa yang ikut perjalanan dakwah Nabi, dia akan dapati Nabi itu senantiasa diuji dalam dakwahnya. Bahkan bukan uji yang main-main. Sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj, tahu kesedihan bagi Nabi. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Dua ni tulang belakang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua-duanya meninggal. Kita kata gak Nabi ni, bahasa kita patah kaki lah, bahasa kiasan. Mana selama ni pendokong kepada dakwah dia dah tak ada. Tungkat yang dia gunakan untuk berdakwah tu tak ada. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Sedih Nabi.
Bila di Mekah tu sudah macam tak ada dah ruang nak dakwah, maka Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif, cerita Taif naik atas tu kita cerita dah. Kemudian dia baling dengan batu sampai berdarah. Apa panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasutnya sampai dibasahi darah. Sehingga keluar daripada Taif dalam keadaan dihalau. Balik dalam keadaan kita kata bingung, memikirkan bagaimana nak mengajak manusia ni. Nak suruh manusia faham, bukan cerita panjang pun. Ceritanya, kembalilah beriman kepada Allah. Tapi susah. Kita ni, alhamdulillah dah dapat hidayah. Kalau nak tukar yang tu susah. Batu kita kata tengok orang duk keliling kelalang kita ni. Orang yang masih lagi berada di atas agama mereka selain Islam. Nak tukar, nak kata la ilaha illallah tu je bukan. Oh susah. Susah. Tapi Nabi ni cabaran dakwah dia hebat. Lepas daripada dia halau tu, nak masuk Mekah pun tak boleh. Terpaksa duduk dulu di luar Mekah, hantar utusan, beberapa utusan, minta perlindungan jiwar daripada orang Mekah, sehingga bila dapat perlindungan tu lah baru Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Mekah dalam keadaan dilindungi. Sebab orang nak bunuh dia, orang nak sakiti. Abu Talib dah tak ada. Jadi kita ambil pengajaran siapa yang menyusuri jalan dakwah, buat para guru, buat para murabbi, buat para pencinta jalan Nabi, maka itulah jalannya. Akan diuji. Cuma Nabi ni dia tidak putus asa. Tak boleh dakwah di Mekah, pergi ke Taif. Dia halau di Taif, nak hancur dah Kaabah, Nabi masih lagi nak hancur dah Mekah dengan Taif, Nabi tahan. Janganlah, biarlah malaikat tidak hempak gunung ke atas mereka. Semoga ada di kalangan zuriat mereka orang yang beriman kepada Allah. Dakwah Nabi berterusan sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kemudian balik pula selepas 8 tahun sebagai penakluk Mekah, dan di saat itu orang Mekah masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi itu realiti dakwah Nabi. Bukan cerita dongeng, tak, cerita betul. Perjalanan dakwah Nabi. Apakah sebab Nabi ni tidak memiliki akhlak? Tidak. Nabi akhlak paling mulia. Budi pekerti paling sempurna. Pertuturan paling lembut bicaranya. Akhlak Masya Allah. Tapi dakwah ni kadang-kadang dia ditentang bukan kerana akhlak, tapi kerana kedegilan dalam hati orang-orang yang kafir yang tak nak menerima dakwah. Akhlak ni dia sebut ya alasan dia. Oh, pasal dia tu gila lah macam-macam. Tapi sebenarnya urusan dakwah ni, ujian sebenar adalah kerana nature dakwah tu begitu. Marilah orang akhlak mana sekalipun, bila dia duduk di atas jalan Nabi, dia pasti akan diuji. Cuma kita sebagai pendakwah, janganlah apabila diuji kita hilang akhlak kita. Jangan. Tetap terus berakhlak, dakwahlah dengan hikmah dan bijaksana. Insya-Allah yang memberi hidayah itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kita pula sebagai umat ni kena ada sifat tunduk pada panggil wahyu. Orang kafir ni dia tak nak terima Islam bukan kerana tak terbukti kebenaran. Kalau kira bukti lepas peristiwa Isra wal Mi'raj, dia tanya Nabi, kalau betul pergi ke Masjidil Aqsa, bagi tahu kepada kami. Nabi bagi tahu satu persatu. Allah perlihatkan kepada Nabi seakan-akan Nabi tengok depan mata dia untuk cerita kepada orang-orang kafir. Bukti ada, tapi masalah mereka bukan kerana bukti. Debat bawa hujah. Hujah bawa dah. Bila bawa hujah tak nak terima. Itu masalah dia ialah
degil. Bukan sebab hujah. Kita ni banyak orang masalah ialah kerana kedegilan dalam hati. Ada orang ni bila berbicara, berdebat, berhujah, bawalah dalil hadis sahih sekalipun, tetap saja dia nak guna pandangan dia tak tunduk kepada hadis yang sahih. Orang kafir satu pasalah, dia ni tak beriman walaupun bukti ketuhanan ni jelas banyak. Orang Islam pun ada juga yang bersifat degil. Bawalah bukti mana pun, ayat Quran mana pun, hadis mana yang sahih, dia tetap dengan pandangan dia. Dia tak pakai pandangan orang. Dia tak pakai Quran, dia tak pakai hadis. Dia guna pendapat dia yang dibina di atas hawa nafsu. Dia ajak orang berbuat amalan syirik atas nama Islam. Doa kubur tu, buat amalan ni, duk gendang, duk menari, duk macam-macam zikir musim-musim. Kita tanya, mari mana amalan ni? Datangkan hujah. Kita datangkan hujah. Nabi zikir tu tenang, siapa menangis. Sifat Nabi dalam zikir, baca Quran pun menangis. Allah Ta'ala pun kata falyadhaku qalilan walyabku kathiran. Ketawa tu sikit, menangislah banyak. Dia ni duduk bergembira. Dia akan guna ayat kita baca ni. Gembiranya dia dengan zikir sehingga melompat-lompat. Gembira dia dengan zikir sehingga melompat-lompat. Tapi kita kata Nabi pun zikir juga, tapi tak ada melompat-lompat macam kamu. Bawa hujah gogang. Dia kata biarlah, ini cara kami, ini tarekat kami, ini jalan kami. Pokok kamu ni Wahabi, mudah je gitu ya bagi. Bawalah hujah mana pun. Jadi masalah dia bukan masalah dalil sebenarnya. Masalah yang berlaku ialah masalah kedegilan dalam hati. Orang kafir tidak beriman bukan masalah dalil yang tak ada. Allah Ta'ala dah cabar dia. Sebesar-besar dalil, bukti, hujah adalah Al-Quran. Kita baca baru ni 3 kali Allah Ta'ala, 3 tahap Allah Ta'ala cabar. Pertama, cabar datangkan seumpama Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Kalaulah mereka ni berpakat untuk datangkan seperti Quran, nescaya mereka tak akan dapat walaupun mereka berpakat antara satu sama lain. Tahap yang kedua, dah tak mampu sebiji Quran, Allah Ta'ala kata, mari 10 surah ya. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi'ashri suwarin min mithlihi. Datangkan 10 surah dari yang sama dengan surah Quran. Tak mampu juga. Lah kali am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi. Datangkanlah satu je surah sama seperti Quran. Satu surah je. Tak mampu juga. Padahal dia tu syairnya hebat, bahasanya hebat, fushahnya. Tetap kalah dengan Quran. Tapi tak beriman. Apa masalah? Masalah ialah hati. Jadi kita ni bagi orang yang dah beriman, kena ada satu sikap, apa dia? Merendah diri dengan wahyu. Bila datang kepada kita wahyu, tunduklah, patuhlah kepadanya. Jangan tentang. Kita memang mungkin kita tak mampu nak buat, tapi jangan tentang wahyu. Jangan kata, tak betul wahyu ni, tak. Kita kena kata, betul wahyu tu begitu. Cuma setakat ni aku tak mampu lagi nak buat. Jangan tolak wahyu. Ni. Dan jangan takwil, jangan ubah. Hak Allah Ta'ala kata macam tu, terima. Ni kita pula lebih pandai. Tak, sebenarnya makna dia macam ni. Nabi kau yang kata macam tu? Tak. Ulama mana? Ulama 4 mazhab kau kata macam tu? Tak. Habis tu adalah ulama juga dia tu. Betul lah, tapi orang yang sepatutnya kalau nak ubah makna Quran ni, kalau nak bagi tahu makna sebenarnya macam ni, orang yang patut bagi tahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang takwil pula ayat berkaitan dengan akidah. Sedangkan akidah ni sebesar-besar perkara dalam agama. Mustahil sebesar-besar perkara tu tiba-tiba
Nabi tak bagi tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Kalau Nabi bagi tahu tentang macam mana nak masuk tandas kaki kiri, nak pakai selipar pun sahabat duk tengok je Nabi pakai selipar. Sehingga Nabi kata pakailah melalui kaki kanan, bukalah melalui kaki kiri. Kalau nak pakai dua-dua, kalau nak buka dua-dua. Sebagaimana kita tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebutnya apa? Sekecil-kecil pakai selipar pun ada hadis. Tiba-tiba ayat berkaitan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sebagai contoh. Allah bersemayam di arasy. Nabi tak bagi tahu, dia boleh kata sebenarnya makna dia begini. Macam mana kita berani nak takwil benda tu? Sedangkan kita sepatutnya ada sikap tunduk kepada wahyu. Allah kata macam tu, ya Allah Ta'ala kata macam tu. Kita beriman sebagaimana yang Allah Ta'ala kata, selebihnya Allah Ta'ala a'lam. Tu sifat tunduk. Kena ada rasa sifat tunduk kepada wahyu. Jangan mana-mana. Malah cerita Isra wal Mi'raj dengan Ar-Rahman wal 'arsy istawa ni patutnya menjadi hujah yang jelas. Macam mana Ar-Rahman wal 'arsy istawa tu, Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Maknanya kalau kita tally dengan ayat-ayat lain, amintum man fis sama, apakah kamu rasa aman dari Tuhan yang berada di langit? Sebab arasy ni atas pada langit yang ketujuh. Atas langit ketujuh tu ada Sidratul Muntaha, atas daripada tu barulah arasy Allah Azza wa Jalla. Semua yang berada, makhluk ni berada di bawah arasy. Sehingga syurga pun duduk di bawah arasy. Syurga pun duduk di bawah arasy. Dan jangan mikir dengan kepala kita, oh gitu tak. Kita dengar je lafaz tu. Kita beriman je dengan lafaz tu. Hakikatnya wallahu ta'ala a'lam. Itu nak kita tunduk kepada wahyu. Kita tunduk kepada wahyu. Ni oleh kerana nak pertahankan pendapat Allah wujud tidak bertempat, Allah ada di mana-mana ni. Habisnya kona nak cerita Isra Mi'raj tu pun kona. Tak nak bagi nampak bahawa Allah ni nak tally dia takwil habis ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kona. Amintum man fis sama kona. Cerita Isra Mi'raj kona. Padahal bila dia sebut nama Allah, jari dia akan tunjuk ke langit. Fitrah dia pun bertentangan dengan apa dia kata. Jadi kita bukan nak menang, nak kalah, tak. Kita nak beriman kepada Allah, kita nak tunduk kepada wahyu, tu je. Tapi kalau mereka tetap degil dengan apa yang mereka kata, itu terpulanglah. Ikut terpulanglah. Cuma berhati-hatilah dalam berinteraksi dalam wahyu, jagalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat satu hari nanti kita akan kembali bertemu dengan Allah. Di saat itu kita akan ditanya tentang apa saja yang kita katakan tentang Allah. Ya. Baik. Panjanglah Isra Mi'raj ni. Ke-8 dah. Cerita pula hari ni walau anna likulli nafsin lah kali. Kita ambillah satu ayat hari ni. Satu ayat je, satu ayat. Cerita semalam, ayat semalam berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang kafir ni dia tak beriman kepada hari akhirat. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Malah dia tanya Nabi, betul ke berlaku kiamat ni? Allah Taala suruh Nabi jawab, qul i wa rabbi. Katakanlah betul, demi Allah betul. Qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya dia betul-betul akan berlaku. Dan kamu tak boleh halang dia dari berlaku. Tak boleh halang dia daripada berlaku. Ayat macam ni ada dua lagi dalam Quran. Kita dah pernah baca dah sebelum daripada ni. Satu dalam surah Saba. Dalam surah Saba mereka berkata
Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang kafir berkata, tak ada kiamat ni. Allah Ta'ala kata apa? Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Demi Allah, katakanlah wahai Muhammad, demi Allah kiamat tu akan datang kepada kamu. Satu lagi dalam surah At-Taghabun, Allah Ta'ala sebut, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang kafir mendakwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, demi Allah aku bersumpah, kamu semua akan dibangkitkan dan kamu akan dibagi tahu nanti apa yang kamu lakukan. Jadi Quran telah bersumpah ataupun Allah Ta'ala mengajar Nabi supaya bersumpah bahawa hari kiamat tu pasti akan datang. Jadi sambungan cerita hari ni, ayat ni menceritakan keadaan orang kafir yang dulu tak percaya pada hari kiamat tu. Apa keadaan mereka? Walau anna, kalau sekiranya, anna ni sesungguhnya, makna kalau sekiranya sungguh, likulli nafsin zalamat, bagi setiap orang yang zalim. Zalim di sini orang syirik lah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang mana sampai hari kiamat terkebir-kebir ada hari kiamat. Walau anna likulli nafsin zalamat, kalaulah sungguh bagi orang yang zalim itu, bagi dia makna dia memiliki, li di sini litamlik, kalaulah dia ada harta, dia memiliki kekayaan. Macam mana kekayaan dia? Ma fil ard, semua yang di bumi. Kalau dia memiliki harta, semua di bumi ni milik dia. Atau bahasa kita boleh kata, kalau dia memiliki harta sebanyak bumi. Setiap orang tu ada harta sebutir bumi. Likulli nafsin, setiap orang. Orang ni ada bumi dia. Orang si B ada bumi dia sendiri. Yang ni ada bumi dia, harta dia sebutir bumi. Dengan emasnya, dengan peraknya, dengan timahnya, dengan petrolnya, dengan atas bawah tak galian dalam tanah tu, dengan hartanya, tanahnya, macam-macam lah. Naik lagi atas bumi tu ada balaknya, ada bandarnya, ada bangunannya, ada macam-macam lah. Pengangkutannya, keretanya, kapal terbang, naik lagi atas, ada roket, ada jet, ada berapa, semua seisi bumi tu milik dia belaka. Setiap orang ada harta sebanyak tu. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ard, dia memiliki harta seisi bumi. Apa akan berlaku bila dia sampai hari kiamat? Orang yang terkebir-kebir tadi, siapa? Kalau kita agak tengangor mulut, mata terbeliak, terkejut, ada rupanya kiamat ni. Masa dia hidup dulu dia tak percaya, dia mati pun dalam keadaan tak percaya. Lepas dia mati, barulah dia tahu ada malaikat. Kemudian dia duduk dalam keadaan di azab, dalam azab kubur, bangkit-bangkit hari akhirat, kejut, lagi terkejut. Ingat kau azab kubur hari tu ngabih dah, tiba-tiba bangkit hari akhirat pula, lagi takut daripada hak di kubur. Hak tu dia kata, kalaulah aku boleh balik semula ke dunia, nak balik semula ke dunia, tapi tak boleh. Kalau nak bayar dengan harta pun
Allah Ta'ala dah tak terima. Dia terkebir-kebir, tengok mata terbeliak, bukan terkebir-kebir lah, terkebir-kebir ni macam kita macam kelip, mulut tak tutup, air liur titik, tak tengok terkebir, terkejut. Tapi kalau terbeliak ni, lain. Dia punya mata terbeliak biji mata, bulak mata-mata, dalam keadaan ketakutan. Tunduk, dalam ayat Quran sebut, tunduk ketakutan. Mata terbeliak, tunduk ketakutan. Apa tu? Ayat kita sebut sebelum ni. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Ayat 27. مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. Tarhaquhum dhillah, diselubungi kehinaan. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima. Muka ni hitam legam seperti kepingan malam yang gelap gelita. Tunduk, takut, terbeliak. Tiba-tiba ada hari kiamat. Allah Ta'ala kata, kalaulah sekiranya pada masa tu dia ada harta seisi bumi, laftadat bih, nescaya dia akan tebus diri dia dengan harta tu. Maknanya apa? Ya Allah, terimalah daripada aku harta ni, cuma dengan satu je permintaan, janganlah engkau azab kami. Apa kata Allah? Allah terima ke tak? Jawapan dia, Allah tak terima. Allah Ta'ala tidak akan terima daripada mereka. Pasal apa? Pasal masa beramal sudah tamat. Jauh beza tu. Lah ni 10 sen pun Tuhan terima. Sekarang ni, tak, kita tak ada harta banyak, tapi 10 sen Allah Ta'ala terima. 2 rakaat salat Allah Ta'ala terima. Malah pahala dia lebih baik daripada bumi dan seisinya. Tak usah kata 10 sen, sebelah biji kurma. Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Sebelah biji kurma ni, kalau orang Arab kan, biji kurma sekali kutip hasil bertantan kurma ni, kalau setakat biji kurma jatuh tu, supaya kita kata kilang beras, gak ada beras putih, tak ambil dah nilaian dia. Supaya budak-budak tengok duit 10 sen tepi jalan, budak lain tak ambil dah. Bila Nabi kata walau bisyiqqi tamrah, maknanya pada orang Arab dulu, kurma ni benda banyak pada dia. Belah kurma sebelah lagi, makan dah, boleh makan. Maknanya kalau kita kata kecil je nilai dia, tapi Nabi kata takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan sedekah sebelah biji kurma. Allah Ta'ala terima. Lala ni Allah Ta'ala terima. Tapi sampai di hari akhirat, kalau ada harta seisi bumi sekalipun, Allah Ta'ala dah tak terima. Jadi selama masa masih ada ni, berinfaklah. Harta kita tu, kalau nak tunggu akhirat nak bayar, tak terima dah, tak laku. Bawa duit, dia laku masalah ni duit kita laku. Sampai akhirat duit kita tak laku. Dia macam orang nak pindah negeri juga. Tak? Nak pindah negeri. Ataupun pindah zaman. Duit Jepun tu, selama Jepun ada laku. Jepun tak ada, tak laku sesen pun. Duit pisang tu kan. Ataupun kalau kita kata ringgit Malaysia ni, laku di Malaysia je lah. Kalau kita pergi Thailand nak beli dengan duit ringgit Malaysia, dia tak terima. Dia suruh tukar dulu bat. Zaman dulu boleh kira lagi orang-orang Thailand terima. Zaman lah ni duit kita murah, dia pun tak berapa nak terima. Maknanya
Tu kira border tu. Kalau bawa duit Malaysia pergi ke Mali, kau pergi ke Kongo, kau pergi ke mana sana, lagi dia kata ni duit mana, tak pernah tengok, tak kenal duit mana ni. Jadi selama tempat kita ni masih boleh gunalah. Dan kalau kita boleh exchange dia dengan jadikan dia mata wang akhirat, tukar. Lah ni lah kita tukar. Tapi kena serah kepada money changer lah. Gitu. Kalau kita pegang duduk dalam bank kita, tak tukar duit tu, dia tak tukar dengan sendiri. Kita kena pergi money changer, tukar dengan money changer. Duduk. Dengar Bing ajar. Apa dia? Sakit kaki, okey. Kat sini, okey. Dah, siap dah. Kat sini. Okey. Baik. Jadi kita kena tukar money changer lah. Tulang Aziz patah. Oh, tulang patah. Ya ke tulang patah ni? Tak patah. Dia kalau patah ni bunyi krak. Dah, siap dah. Ya, Habis nak ngajar sikit lagi. Baik. Sambung dengan cerita ni. Jadi, kita kalau nak tukar duit, kena pergi ke money changer. Lah ni atas dunia ni, mana money changer kita nak tukar jadi mata wang akhirat? Oh. Allah Ta'ala. Mana kaunter Allah Ta'ala? Kaunter nak tukar jadi money changer. Banyak. Money changer Allah Ta'ala di dunia ni banyak. Tabung masjid tu kira money changer lah tu. Kira bahasa kita lah mudah ni tuan-tuan. Ni. Jangan kata Allah pula nega jadi money changer. Tak. Tapi kita guna istilah tu supaya faham macam mana kita nak tukar duit kita jadi mata wang akhirat. Kena tukar dengan Allah Ta'ala. Kaunter dia mana? Tabung masjid. Mana? Anak yatim. Asnaf zakat lagi. Jadikan dia sebagai hadiah untuk orang-orang yang kita sayang, ataupun nafkahkan kepada keluarga, bagi kepada sanak saudara. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah Ta'ala dah sebut dah. Allah Ta'ala kata mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Satu tu Allah ganda jadi 700 kali ganda. Allah Ta'ala kata man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa nak bagi pinjam kepada Allah, Allah balas dengan gandaan yang banyak lebih baik lagi. Ini adalah tawaran-tawaran supaya tukar mata wang dunia kita jadi mata wang akhirat. Pasal apa? Sebab kalau bawa di akhirat mata wang dunia, ada seisi bumi pun tak laku dah. Ni ayat ni ya. Walau anna likulli nafsin zalamat, kalaulah orang yang zalim itu ada harta ma fil ard, sebanyak seisi bumi harta, masa itulah baru nak bayar kepada Allah. Memang mereka nak bayar. Kalau dia ada, dia nak bayar. Laftadat bih. Secara saya mereka akan tebus. Tapi Allah Ta'ala tak terima dah lah. Tak terima dah. Wa asarrun nadamata. Pakai tak tekan hari ni. Galik kacak ni. Tekan. Itu terjemahan dia. Dan pada masa itu, sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, mereka itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semua itu dari azab yang akan menimpanya. Okey. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu. Jadi bila tengok azab masa hari itu, sesal lagi, kecewa lagi, campur dengan hak terbeliak dan takut tadi. Pasal apa? Nyesalnya atas dunia dulu aku tak guna masa, kesihatan,
harta, kekuatan, semua tu tidak digunakan kepada jalan Allah, maka menyesallah hari itu. Wa qudiya bainahum bil qist, dan Allah putuskan hukum di antara mereka dengan adil, wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tidak akan dianiaya atau tidak akan dizalimi dengan keputusan itu. Jadi sebelum sampai hari tersebut yang Allah Ta'ala dah bagi tahu ni, kita ambillah iktibar, gunalah kesempatan yang ada untuk beristighfar, untuk berinfak, untuk beramal, untuk apa sajalah, untuk minta rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kerana selama kita masih ada di dunia, maka kita memiliki kesempatan itu. Bila dah tak ada, hari ni berbilion manusia yang duduk dalam kubur bercita-cita kalaulah dia boleh datang balik ke dunia walau untuk sesaat masa. Satu saat je kejap. Ya Allah, aku nak balik sekejap je. Pasal apa? Nak buat amal. Kita ada masa ni duduk, okeylah duk main ni. Alah, kita lalai juga, bukan kata tak lalai, tapi bila dengar baca ayat-ayat gini, kita pun ingat balik diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa kita, harta kita, tenaga kita, ilmu kita, amalan kita, dan Allah menggandakan pahala bagi kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya terlupa, alhamdulillah, oleh kerana sebut cerita infak ni mari lalu dalam kepala ada 2 orang, 3 orang, banyaklah orang duk tanya kita ni. Pertama sahabat Vietnam kita tu, lama dah dia duduk tanya tu pasal hari Covid hari tu pun dia tak minta dah, cuma orang kita pun banyak lagi. Kita sendiri pun ada masalah, masa tu banjir ke apa, saya pun tak panjangkan. Ni dia hantar mesej lagi, dia minta bantuan untuk bantuan Ramadan untuk asnaf di Vietnam, dan juga satu lagi untuk sekolah tahfiz yang saya bersama dengan dia lah di Tanah Merah tu, tahfiz Abu Bakar tu, sedang kumpul bantuan untuk buka puasa, majlis buka puasa anak-anak tahfiz di sana, dengan bajet dia lebih kurang 700 hari untuk sahur dan berbuka dia, dan buka puasa. Jadi siapa-siapa yang boleh nak berinfak, bolehlah sama-sama untuk kita infakkan kepada mereka, insya-Allah. Baik, wallahu taala alam. Nanti kita akan detail lah dalam WhatsApp nanti, atau boleh PMT boleh tolong war-warkan juga, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.